Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Nabil Ashraf dan Ustaz Muzaffar bin Mahdi. Ahlan. Dalam sesi podcast untuk Harmony Channel, Harmony Ketenangan Jiwa Anda. Ustaz, kita tak nak buang masa. Kita nak kupas isu semasa hari ni pasal cerita orang buka puasa awal. Sebab sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, ramai orang excited nak buka puasa. Ramai yang bila nak dekat buka puasa tu, kurma dah ada dekat mulut dah. Dia dengar je azan, dia terus makan. Contoh Ustaz, ni daripada harian Metro tahun 2022 di belah Borneo sana, di Tawau, ada DJ radio yang minta maaf. Dia post kat Facebook dia pasal apa? Pasal dia laungkan dia play azan di radio tu 4 minit awal. Jadi dia minta maaf dan dia minta orang-orang Tawau yang buka puasa awal sebab dia play azan dekat radio tu ganti balik puasa. Sebab dia orang buka puasa awal. 4 minit. Allah. Dan tahun 2021 di Selangor, di Gombak ni sama juga, ada masjid laungkan azan 2-3 minit awal. Ustaz rasalah apa punca ataupun apa sebab benda macam ni boleh berlaku? Baik, Sanabi, barakallahu fik. Ya, kita tahu orang-orang kita ni suka nak buat benda sunnah. Antara sunnahnya ialah menyegerakan berbuka. Tu excited tu. Ya, tu dia nak ambil sunnah tu sebenarnya. Tapi sunnah ini, ya memang kita maklum daripada hadis Nabi. Nabi kata la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Maksudnya manusia, mafhumnya manusia berada dalam kebaikan, itu orang Islam akan berada dalam kebaikan selagi mana dia ambil sunnah ini, iaitu menyegerakan berbuka. Tapi segerakan berbuka ni, dalam ulama sebut idza tayaqqana atau in tayaqqana, bila dah yakin masuk waktu. Bila masuk waktu, masuk waktu pun Nabi ajarkan. Bukannya Nabi sebut kau segerakanlah buka, Nabi tak ajar apa dia. Tak, Nabi ajar. Nabi kata idza aqbala al-lailu min hahuna. Nabi tunjukkan di bahagian timur. Bila mana timur dah gelap, wa adbaran naharu min hahuna. Nabi tunjuk kat barat. Bila mana Nabi kata wa gharatis syams, dan matahari telah pun terbenam, faqad afṭara as-shā'im, maka orang berpuasa bolehlah berbuka. Jadi Nabi dah bagikan guideline pada kita. Cara untuk kita ambil sunnah ini ialah setelah kita yakin masuk waktu. Iaitu setelah kita tahu matahari terbenam. Baik. Adakah dengan semata-mata kita dengar azan maksudnya matahari telah terbenam? Itu persoalan. Betul. Sebab ramai Bilal hari ni, kalau kita tanya dia, Ustaz, macam mana Haji tahu, macam mana Tok Bilal tahu waktu solat dah masuk ke belum? Dia kata apa biasanya? Dia kata dia tunggu jam tet-tet. Bunyi tet-tet, jadi dia pun azan. Baik. Sepatutnya macam mana? Baik, jam tet-tet tu kita tak kata salah lah sebenarnya secara total. Tapi kita boleh jadikan dia sebagai panduan. Sebab biasa jam yang sekarang ni, yang dulu guna jam yang dia tetapkan sendiri. Sekarang ada apps. Apps tu biasanya daripada jam tu dekatlah dengan jam yang sebenar. Adapun kalau dia guna yang setting tu, kalau dia setkan jam tu awal lah bunyi dia. Kalau setkan lambat lah bunyi dia. Jadi sebagai hati-hati. Sebab takwim ni sebagai panduan. Kita tak nafikan takwim ni tak ada faedah, tak sebagai panduan untuk kita ketahui masuk waktu. Namun mengetahui bagaimana masuknya waktu berbuka itu fardu atas setiap mukallaf yang muslim. Kena belajar. Wajib dia mengetahuinya. Dan bagaimana masuknya, dia boleh nak tahu masuk waktu kalau yang azan itu dia tahu orang yang azan tu dia azan setelah terbenam matahari. Orang tu memang azan dah terbenam matahari baru orang tu lakukan azan. Boleh dia ambil azan orang tu. Mana tu ustaz contohnya Bilal Sipulan azan. Dia memang azan lepas terbenam matahari. Saya pun makan. Boleh. Tapi kalau Bilal entah mana-mana Bilal tak tahu. Tak tahu Bilal belajar ke tak belajar. Tak tahu. Dia main azan je. Lagi-lagi TV radio, dia hanya tekan play je. Tapi orang radio tu apakah satu, dia daripada dia banyak mainkan lagu, mungkin tertekan buat lagu azan. Okeylah. Ataupun dia jam dia awal. Dia sangka masuk waktu. Jadi kita sebagai orang berpuasa, daripada siang hari, daripada subuh sampailah nak habis siang tu, nak ke malam. Berapa minit lagi selalunya. Jadi
takkanlah kita tak boleh bersabar sikit dengan nak pastikan masuknya waktu. Tapi macam Ustaz kata tadi, maghrib masuk dengan matahari terbenam. Tapi kalau macam kita duduk kat bandar ni, kita tak boleh nak nampak sunset. Tak boleh nak nampak matahari tu terbenam pasal banyak bangunan atau ada bukit. Macam mana nak tahu pula matahari terbenam ke belum? Okey, ada antara cara panduannya ialah kita boleh lihat ke arah timur. Bila matahari betul terbenam, bahagian timur dia punya awannya ataupun langitnya lebih gelap. Maksudnya matahari terbenam kat barat dan dilihat bahagian timur. Bahagian timur dah akan lihat bahagian timur itu langitnya telah mula menjadi gelap. Jadi itu boleh jadi panduan bahawa masuk waktu maghrib. Dan ada hukum hakam yang terkait dengan kalau dia buka puasa awal. Bukanlah kalau terbuka puasa awal itu sebelum masuk waktu, maka dia boleh kata selesailah, saya dah puasa dah. Selalu orang kata macam ni Ustaz. Selalu kalau Bilal tu yang azan awal maghrib, dia pun makan dah, dia dah buka puasa. Ramai orang kata kalau macam tu, diorang kata Bilal tu lah tanggung dosa. Jadi diorang tak nak ganti. Boleh ke macam tu? Tak. Setiap orang yang buka puasa tu dia wajib tahu yang waktu dia makan itu atau berbuka adalah pada waktu yang dibenarkan. Itu setelah masuk waktu kena maghrib. Pasti dah masuk waktu baru dia kerana makan. Itu disebut kita sunnah untuk segerakan berbuka bila telah yakin masuk waktu. Bila telah yakin. Kalau tak yakin, tak sunnah untuk segera. Sabar dulu. Kadang-kadang boleh sebab 10 saat. Bahkan dulu zakat matahari terbenam lepas 10 saat batal puasa. Tapi Ustaz, ramai sebenarnya Bilal yang tak tahu. Saya ingat ada satu kisah. Dikatakan ada satu masjid ni dia kat tepi pantai. Lepas tu daripada masjid tu boleh nampak sunset. Tiba-tiba ada seorang Bilal ni dia dah datang masjid, dia nak azan maghrib. Excited. Dia nak azan maghrib dah. Matahari dah terbenam. Datang seorang ni rushing masuk masjid. Tok Bilal tanya dia. Kenapa kalut sangat? Ni dekat negara Arab. Dia kata kenapa kalut sangat? Orang tu kata saya belum solat asar lagi. Matahari dah terbenam dah. Tok Bilal dah nak azan. Bilal ni jahil. Bilal ni dia kata apa? Dia kata tak apa, kamu solat dulu baru saya azan. Dia sangka, Tok Bilal ni sangka selagi dia tak azan maghrib tak masuk. Allahu Akbar. Baik, ini sebahagian kejahilan masyarakat. Bahkan ada benar berlaku dengan saya pengalaman lah. Ni berlaku bukan di tempat biasa di salah satu di tempat pengajian tinggi lah. Yang namanya juga dikenali nama lah. Besar lah. Namanya besar. Di masa tu saya ada program lah kat situ dengan pelajar-pelajar sana, tanpa saya sebutkan nama. Dengan sahabat saya kat sana, dia jemput saya. Saya pelajar universiti lain, tapi jemput untuk baca doa dan sebagainya. Saya pergi. Jadi pada hari tu hujan lebat. Jam 6.30, 6.40 macam tu, awal langit dah gelap. Memang gelap macam malam. Lebat. Apa yang berlaku hari tu? Tanpa disedari, ada seorang budak melaungkan azan. Masa tu kalau tengok jam pun, azan kalau kita kata takwim tu sebagai panduan, 7.28 atau 7.7 lah masa waktu. 7 suku budak tu dah azan. Awal betul. Maknanya sebagai orang yang sehari sebelum dah buka puasa 7.20 lebih, dia pun boleh tahu ini takkan azan waktu ni, takkan tiba-tiba berlaku perubahan 7 suku. Jadi budak ni pemain. Dia bermain lah budak. Dia pun melakukan azan. Kemudian lepas dia sampai hayya 'alas solah dah. Baru ada orang datang, sorry brother, dia kata ada budak main lawan. Dia buat announcement? Ya, dia buat announcement. Ya Allah. Dia tarik budak tu, kemudian dia cakap, hello sorry, ada budak main. Dan masa budak tu lawan azan, ada sebahagian yang pelajar kat institusi tu dah makan dah. Aduh. Dah buka dah. Berjemaah lagi. Bukan seorang, berjemaah lagi. Jadi masa dia buka tu saya kata, belum masuk waktu lagi. Dia kata dah azan. Kita bukalah. Kata mana boleh, ni belum masuk waktu. Semalam boleh bezakan semalam dengan hari, tak akan tiba-tiba berlaku perubahan besar. Tapi dia orang jahil. Ini sebab kejahilan yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi macam mana pun seorang sebelum nak buat satu perkara, belajar dulu. Segera berbuka puasa sunat. Tapi nak buat yang sunat ni pun kena ada ilmu juga. Ya, setelah meyakini masuknya waktu maghrib. Tu saya ingat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dia letak satu chapter. Betul tak? Satu bab dia namakan bab untuk disebutkan tentang ilmu sebelum qauli wal amal, sebelum ucapan dan perbuatan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, penting nak buat apa-apa tu kena ada
kena ada ilmu. Nak buat yang wajib pun kena ada ilmu, nak buat yang sunat pun kena ada ilmu juga. Kalau tak buat, boleh jadi macam kes yang kita sebut tadi, buka puasa awal. Sampai situ untuk hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk follow, share, copy link dan like video ni supaya ia tersebar. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz Muzaffar. Kita jumpa lagi dalam slot yang lain. Assalamualaikum. Amin. Ya.